Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Hanani binti Abdul Rahman, nombor matrik A177293. Tajuk saya adalah pendekatan dakwah kepada golongan LGBT. LGBT adalah singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender, iaitu mereka yang menghadapi kekeliruan identiti. Fenomena ini menjadi semakin ketara dalam masyarakat kita pada hari ini. Perkara ini amat membimbangkan sesetengah pihak serta menimbulkan berbagai reaksi masyarakat. Amalan LGBT ini perlu dihapuskan dan untuk berdakwah kepada mereka ini memerlukan cara pendekatan dakwah yang terbaik supaya golongan LGBT ini boleh menerima dan berubah ke arah kebaikan. Objektif kajian saya adalah yang pertama, mengenal pasti pendekatan dakwah yang sesuai kepada golongan LGBT. Yang kedua, mengenal pasti cabaran dalam menyampaikan dakwah kepada golongan LGBT. Dan yang ketiga, memberi kesedaran kepada masyarakat akan bahaya dan azab terhadap golongan LGBT. Seterusnya kita masuk kepada Malaysia dan LGBT. Di Malaysia, istilah LGBT telah mula digunakan secara meluas pada era 90-an. Pergerakan mereka bertujuan untuk mendapatkan hak memperjuangkan homoseksual. Kumpulan ini giat mempromosikan dan menzahirkan diri mereka dalam usaha untuk menuntut hak-hak yang sewajarnya dalam kehidupan sosial mereka. Pada sekitar tahun 2011, rakyat Malaysia digemparkan dengan berita perkahwinan sejenis oleh seorang rakyat Malaysia, yakni Arif Alfian di Dublin, Ireland. Beliau merupakan seorang pelajar tajaan Petronas yang mengambil kursus perubatan di United Kingdom. Gambar di bawah ni adalah Arif Alfian yang telah berkahwin sejenis di Ireland. Seterusnya, Muzakarah Fatwa Kebangsaan mengenai LGBT. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada April 1982 memutuskan seseorang yang dilahirkan lelaki, hukumnya tetap lelaki, manakala seseorang yang dilahirkan perempuan, hukumnya tetap perempuan, walaupun lelaki atau perempuan itu menukar jantinanya melalui pembedahan. Pertukaran jantina melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan juga pada Oktober 2008 memutuskan bahawa pengkit, iaitu wanita berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki adalah haram di sisi agama. Seterusnya kita masuk kepada metodologi dakwah terhadap golongan LGBT. Metodologi berasal daripada perkataan metod. Metod bererti cara melakukan sesuatu atau sistem. Oleh itu, metodologi dakwah bererti ilmu mengenai cara dakwah atau kajian tentang cara untuk berdakwah. Salah satu metodologi dakwah untuk berdakwah kepada golongan LGBT ini adalah melalui program ziarah. Program ziarah ke rumah atau ke lokasi penduduk LGBT adalah salah satu cara dakwah bilhal kerana pendakwah dapat mendekati komuniti LGBT ini secara berhikmah dan bijaksana. Menziarahi mereka merupakan salah satu medium yang sangat berkesan untuk mendekati masyarakat LGBT ini yang terpesong daripada landasan agama, sekaligus merapatkan ukhuwah dan silaturahim sesama Islam. Melalui kaedah ini, mesej dan risalah Islam dapat disampaikan dalam bentuk perlakuan yang menampilkan wajah Islam yang mesra dan mampu menawan hati golongan sasaran. Di samping itu, pendakwah boleh mengajak dan memaklumkan kepada komuniti tentang program-program susulan yang ditawarkan oleh organisasi dakwah seperti kelas bimbingan agama, ilmu asas Islam dan sebagainya. Bimbingan kaunseling juga turut diadakan supaya golongan ini dapat berkongsi masalah, bercerita tentang kehidupannya dan berbincang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metodologi kedua adalah melalui pembangunan sahsiah. Dalam membentuk pembangunan sahsiah golongan LGBT ini, pendekatan tadrij fi al-tashri', yakni beransur-ansur dalam menerapkan syariah, perlu digunakan oleh pendakwah. Pendakwah boleh mengadakan kumpulan usrah bagi membentuk persekitaran yang sihat di antara mereka, di mana dalam kumpulan usrah ini, golongan LGBT yang ingin berubah dari segi akhlak dan personaliti akan berkongsi cerita dan pengalaman mereka dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang sangat mencabar. Golongan LGBT ini juga memerlukan persekitaran yang baik kerana persekitaran sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan mereka.
Komuniti atau persekitaran sedikit sebanyak akan memberikan pengaruh kepada pemikiran, gaya hidup dan perkara lain, termasuk ketertarikan seks. Keyakinan untuk meninggalkan homoseksual akan lebih kuat jika kita melihat persekitaran yang harmoni. Pendekatan ketiga adalah pendekatan dengan cara berkhemah dan lemah lembut. Majoriti golongan LGBT ini mudah menerima pendekatan secara lemah lembut kerana golongan ini mempunyai jiwa yang sensitif dan lembut. Justru, mereka menyukai kata-kata yang baik, nasihat menggunakan intonasi yang sesuai dan tidak menggunakan perkataan yang kasar dan kesat yang boleh menyinggung perasaan mereka. Pendakwa seharusnya membuat mereka ini berubah dengan cara yang semula jadi dan rela hati, bukan dengan paksaan, agar perubahan yang dilakukan mereka itu berkekalan. Pendekatan berkhemah dan lemah lembut ini mampu mendorong mereka menghayati ajaran agama mengikut landasan yang benar, sekaligus membantu golongan ini daripada terus hanyut ke lembah maksiat. Namun begitu, kelembukan bukanlah bererti tidak tegas terhadap kesesatan atau maksiat yang berlaku. Sikap lemah lembut dan tegas diletakkan pada tempatnya dan itulah hikmah yang perlu difahami ketika berdakwah. Menggunakan pendekatan secara kasar bukan sahaja dibenci, malah akan dijauhi oleh golongan sasaran seperti mana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159 yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu dan pohonlah ampun bagi mereka dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dan urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Cabaran dalam menyampaikan dakwah kepada golongan LGBT. Cabaran yang pertama adalah stigma dua hala, iaitu stigma daripada mad'u, yakni golongan LGBT, dan stigma daripada da'i sendiri, yakni pendakwah. Stigma dari golongan agamawan terhadap mereka sering mencetus suasana yang tidak baik dan begitu jugalah sebaliknya, iaitu stigma dari kalangan komuniti LGBT terhadap agamawan. Stigma ini mengakibatkan sehingga ada yang cuba memboikot ataupun meninggalkan program yang diadakan secara beramai-ramai. Cabaran yang kedua adalah gaya hidup yang berbeza. Mad'u, yakni golongan LGBT, rata-rata tidak mempunyai kehidupan beragama yang baik. Ada di kalangan mereka yang tidak menunaikan solat wajib, tidak mengenal huruf untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, berbanding dengan golongan da'i ataupun pendakwah yang sentiasa beramal ibadah di mana sahaja. Cabaran yang ketiga adalah tentangan daripada golongan liberal. Golongan liberal akan mendaulatkan kebebasan tanpa sepadan sehingga terdapat cubaan daripada golongan liberal yang menghasut sebilangan komuniti LGBT yang hadir dalam program yang dianjurkan. Tentangan mereka terhadap aktiviti pemulihan ini kerana mereka beranggapan ia suatu paksaan terhadap fitrah yang menyalahi kebebasan mereka untuk memilih. Hampir setiap kali program yang akan dianjurkan, mereka akan cuba menentang sehingga ada yang datang ke pejabat agama untuk menyatakan tentangan mereka terhadap program yang dianjurkan. Bahaya LGBT dan azab Allah terhadap golongan LGBT. Golongan LGBT ini mudah dijangkiti penyakit HIV kerana hubungan sesama jenis yang mereka lakukan. Selain itu, Allah telah menukilkan dalam Al-Quran bahawa Allah telah membinasakan kaum Lut akibat perbuatan keji mereka melakukan perbuatan sesama jenis ini. Allah membinasakan mereka dengan hujan batu yang membinasakan mereka sendiri. Antaranya dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 yang bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya, kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, yakni Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta
pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya, adalah ia dari orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka Allah telah menetapkan hukuman kepada golongan-golongan LGBT ini berdasarkan uh, uh, perbuatan kaum Nabi Lut. Kesimpulannya, LGBT adalah kumpulan manusia yang wujud di seluruh dunia. Kumpulan ini dianggap kumpulan minoriti, yang mana bukan sekadar hidup dengan cara yang salah, malahan turut memperjuangkan cara hidup tersebut supaya diterima oleh masyarakat secara global. Dalam perspektif Islam, gerakan dan perjuangan LGBT dianggap sebagai perjuangan yang menyalahi dasar dan prinsip agama. Oleh demikian, kegiatan dakwah harus diperkasakan dan diperluaskan agar golongan ini tidak berleluasa dan terus sesat. Dalam menjalankan kegiatan dakwah kepada golongan ini, para pendakwah perlu mengetahui pendekatan dakwah yang efektif dan sesuai dalam proses menyampaikan nilai-nilai hidup Islam yang sebenar kepada golongan LGBT ini, supaya mereka boleh menerima dan berubah ke jalan yang lurus dengan kehendak mereka sendiri, bukan dengan paksaan supaya perubahan mereka itu berterusan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.